sebelum itu mari kita ulang kaji tentang benda hidup. Okey, benda hidup seperti yang kamu telah belajar pada tahun 1, benda hidup ada 3. Okey, yang pertama ialah manusia. Okey. Benda hidup yang kedua ialah haiwan. Manakala benda hidup yang ketiga ialah benda hidup ketiga ialah tumbuh-tumbuhan. Okey, benda hidup ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, ciri-ciri benda hidup yang perlu kamu tahu ialah benda hidup ialah benda yang ciri-ciri ni menunjukkan dia ialah benda hidup. Kena ada ke-5 ciri-ciri ini. Pertama, benda hidup dia bernafas. Okey, benda hidup bernafas. Manusia, haiwan dan tumbuhan bernafas. Benda hidup juga bergerak. Benda hidup memerlukan air dan makanan. Benda hidup membesar. Dan benda hidup membiak. Okey, untuk kali ini kita akan fokuskan kepada benda hidup membiak. Kita nak bercerita tentang pembiakan manusia. Okey, kita akan fokus kepada manusia. Tapi sebelum tu kamu kena ingat mengapa benda hidup membiak. Seperti yang telah dipelajari pada tahun 5, benda hidup membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya supaya spesiesnya sentiasa ada dan tidak pupus. Okay, manusia juga ialah benda hidup, jadi manusia juga membiak. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana manusia membiak. Perhatikan situasi kelahiran bayi dalam gambar ini. Kelahiran ialah satu keajaiban dan saat paling menggembirakan buat pasangan suami dan isteri. Tahukah kamu bagaimana bayi terjadi? Apakah yang akan berlaku jika tiada kelahiran bayi di dunia ini? Mari kita lihat dulu tentang pembiakan manusia. Bagaimana manusia membiak. Sudah dapat fikirkan? Okay, bayi yang baru lahir ialah hasil daripada proses pembiakan manusia. Benda hidup membiak, jadi bayi ialah hasil daripada proses pembiakan manusia. Manusia membiak melalui proses pembiakan. Okey, manusia membiak melalui proses pembiakan, iaitu melahirkan anak. Proses pembiakan manusia melibatkan pasangan lelaki dan perempuan yang telah berkahwin. Perlu diingat, hanya pasangan yang telah berkahwin. Organ-organ pembiakan lelaki dan perempuan membentuk sistem pembiakan manusia. Okey, jadi mari kita lihat tentang sistem pembiakan manusia. Okey, kita lihat dahulu organ pembiakan untuk lelaki. Terdapat 2 organ pembiakan lelaki. Yang pertama iaitu testis. Okey, organ pembiakan lelaki hanya 2 sahaja, iaitu testis dan juga zakar. Okey, perlu ingat hanya 2 sahaja organ pembiakan lelaki. Sekarang mari kita lihat fungsi organ pembiakan lelaki. Testis merupakan tempat sperma dihasilkan. Manakala zakar menyalurkan sperma ke dalam organ pembiakan perempuan. Okey, jadi mari kita lihat pula organ pembiakan perempuan. Jika lelaki
organ pembiakan lelaki ada 2, organ pembiakan perempuan pula ada 4. Kamu kena ingat, organ pembiakan lelaki ada 2, organ pembiakan perempuan ada 4. Okey. Organ pembiakan perempuan yang pertama ialah ovari, faraj, tiub falopio dan juga uterus. Okey, ini ialah 4 organ pembiakan perempuan. Mari kita lihat satu persatu fungsi organ pembiakan perempuan. Yang pertama, ovari. Ovari merupakan tempat ovum ataupun telur yang dihasilkan setiap bulan. Okey, jadi proses penghasilan telur di ovari berlaku pada setiap bulan. Okey, organ yang kedua iaitu faraj merupakan saluran yang menerima sperma daripada zakar. Organ pembiakan perempuan yang ketiga ialah tiub falopio. Kita dapat 2 tiub falopio, sama juga macam ovari, ada kiri dan kanan. Tiub falopio ialah tempat proses persenyawaan berlaku antara sperma dan ovum. Okey, berlaku persenyawaan di tiub falopio. Okey, organ yang keempat ialah uterus. Uterus merupakan tempat untuk embrio berkembang dan membesar. Okey, uterus juga dikenali sebagai rahim. Selalunya orang akan sebut sebagai rahim sahaja. Okey, itu ialah 4 organ pembiakan perempuan. Okey, mari kita memerihalkan fungsi organ pembiakan lelaki dan organ pembiakan perempuan. Okey, kamu kena ingat, organ pembiakan lelaki ada 2 iaitu testis dan zakar. Manakala organ pembiakan perempuan ada 4, ovari, faraj, tiub falopio dan uterus. Dan kamu perlu ingat fungsi-fungsi organ tersebut. Okey. Okey, jadi setakat tu saya Pertama, zakar lelaki menyalurkan sperma ke dalam faraj perempuan. Kedua, di tiub falopio, sperma berenang ke arah ovum dengan menggunakan ekornya. Hanya satu sperma yang akan bercantum dengan satu ovum. Proses ini dikenali sebagai persenyawaan. Ketiga, ovum yang telah disenyawakan oleh sperma dikenali sebagai zygote. Zygote akan membahagi dan membentuk banyak sel yang dikenali sebagai embrio. Embrio bergerak dan menempel di dinding uterus. Keempat, embrio akan berkembang di dalam uterus seorang ibu membentuk fetus. Fetus kekal di dalam uterus untuk jangka masa kurang lebih 9 bulan sehingga fetus cukup lengkap dengan organ-organnya. Dan yang terakhir, setelah kurang lebih 9 bulan, fetus dilahirkan melalui faraj yang dikenali sebagai bayi.